Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kesempatan waktu untuk kita sama-sama bertemu dalam ruangan online di video Facebook. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati masa dan waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kita ganjaran yang setimpal berkat kesabaran kita di dalam mengharungi cabaran kehidupan, dan semoga Allah permudahkan juga urusan kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita semua dan ahli keluarga kita daripada bahaya wabak COVID-19 ini, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita juga ingat kepada para petugas frontliners yang bertugas lumus siang dan malam untuk memastikan kebajikan masyarakat kita terpelihara serta negara kita selamat. InsyaAllah kita jangan lupa untuk doakan mereka juga. Mudah-mudahan Allah saja yang balas jasa mereka. Baik, Alhamdulillah, pada hari ini sedikit perkongsian saya berkenaan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Dalam kita menempuh ujian yang Allah Subhanahu wa taala tengah berikan kepada kita, jangan lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bermaksud di sini adalah untuk sama-sama kita aktifkan akal fikiran kita, aktifkan hati kita, aktifkan lisan kita untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini aktifkan seluruh anggota badan kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang bermaksud, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu, washkuruli, dan syukurlah atas nikmat-nikmatku, wala takfurun, jangan sesekali kamu ingkar ataupun kufur. Surah Al-Baqarah ayat 152. Para penonton yang dikasihi sekalian, ini adalah satu janji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sentiasa inginkan kebaikan daripada hamba-Nya, yang sentiasa bersifat rahmah dan kasih kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua selaku hamba-Nya, jangan ingat Allah, jangan tak ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Bila kita ingat Allah pada waktu suka, Allah akan ingat kita pada waktu duka. Bila kita ingat Allah dalam waktu kita sihat, senang, aman, damai, waktu kita kaya, rezeki kita melimpah ruah, Allah janji Allah akan ingat kita pada waktu susah, bila kita ditimpa musibah, bila kita disempitkan rezeki, bila kita ditimpa kesakitan. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan lagi kepada hamba-Nya, kepada kita semua, supaya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita kufur. Kufur di sini maksudnya jangan kita jadi hamba Allah yang tak bersyukur. Syukur di atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun dalam keadaan sebahagian daripada nikmat kita ditarik oleh Allah, nikmat kesenangan, nikmat rezeki kita yang selama ini cukup, selama ini lebih daripada cukup, tetapi sekarang mungkin tersekat sedikit, terbatas aktiviti kita. Maka nikmat-nikmat ini jangan kita hanya lihat dan jangan kita fokuskan, tetapi Allah sentiasa ingatkan kita suruh kita fokus terhadap nikmat-nikmat yang lain yang banyak. Sejak daripada kita bangun lagi tidur, kita kena tafakkur dan kita kena ucapkan zikir dengan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah, zikir bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Diingatkan kita supaya kita ingat Allah dengan lafazkan, zahirkan tanda kesyukuran. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah.
yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Maka dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi waktu kritikal sekarang ini, insya-Allah Allah akan ingat kita. Bila Allah akan ingat kita, Allah akan dengar kita, Allah akan lihat keadaan kita, Allah akan prihatin kepada kita, Allah akan bantu dan bimbing kita untuk kita mengharungi cabaran ini, diberikan kekuatan rohani kita, kekuatan dalaman kita. Dan walaupun masjid-masjid kita sedang tutup, tetapi rumah kita masih lagi aman, masih lagi kita boleh pulang jumpa dengan ahli keluarga yang sihat, yang indah. Rumah kita ini semua nikmat-nikmat yang Allah SWT minta kita syukur, dan untuk kita tingkatkan iman kita hatta di dalam rumah. Pada episod yang lepas ataupun pada perkongsian yang lepas, bagaimana kita boleh tingkatkan kerohanian dan iman kita hatta di luar masjid, hatta di luar Masjidil Haram. Hatta kita tidak dapat melakukan umrah, ia tidak bermaksud kita ini aktiviti kerohanian dan keimanan kita tergendala, bahkan haruslah dirancakkan. Maka tentu sekali sedang kita mengalami keadaan cemas, di antara tips ataupun di antara perkara yang wajib, bukan harus lagi, wajib kita lakukan adalah untuk kembali kepada Allah, maknanya berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara fadilat zikir yang boleh saya kongsikan yang telah dikumpulkan oleh ulama ialah yang pertama, Allah akan ingat kita. Bila kita sentiasa berzikir, Allah SWT akan ingat kita. Fadilat yang pertama. Fadilat yang kedua adalah hati kita akan menjadi tenang. Bila kita ingat Allah, Allah akan campakkan ketenangan di dalam hati kita. Perasaan risau kita, perasaan cemas kita, takut-takut terjangkit, takut-takut kita menjangkiti orang lain, takut dalam badan kita ada penyakit, ataupun kita risau tentang anak-anak kita yang masih pergi ke sekolah, ataupun risau keadaan kita yang masih lagi perlu pergi ke kerja, naik bas, naik MRT, expose diri kita kepada public dan masyarakat. Kita rasa risau dan cemas. Jadi untuk mendapatkan ketenangan dalam hati, jiwa dan minda kita, hendaklah kita kembali kepada yang menciptakan semua ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ini juga janji Allah, yakin. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, dengan berzikir pada Allah, hati kita akan jadi tenang, insya-Allah. Yang ketiga ialah ganjaran yang banyak akan diberikan kepada kita. Berzikir ini adalah satu ibadah yang di mana ibadah ni paling senang kita lakukan. Kenapa tuan-tuan dan puan saya katakan gini? Kerana ibadah ini tidak perlukan fizikal yang banyak. Tidak seperti solat contohnya. Solat memerlukan fizikal yang sihat, memerlukan usaha untuk kita pergi ke tempat ambil uduk, kemudian kita solat. Ada beberapa pergerakan-pergerakan solat yang menyebabkan solat kita itu menjadi sah kalau bagi orang yang sihat, dan kalau dia tak sihat, dia kena duduk, tetap ada pergerakan-pergerakan yang khusus di dalam solat. Begitu juga berpuasa, perlu berlapar. Begitu juga tunaikan haji, untuk kita naik plane ataupun naik flight pergi ke tanah suci. Tetapi ibadah yang special ini, ibadah zikir, tidak memerlukan syarat zikir, tidak memerlukan anggota-anggota badan yang banyak. Hatta kalau lisan kita keluh pun, zikir tetap boleh dijalankan di dalam hati. Sebab itu mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ihya, ya, di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjelaskan kita ada beberapa kategori dalam zikir. Ada 4 kategori dalam zikir. Yang pertama, zikir ini dilakukan hanya melalui lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan kita gunakan lisan sahaja, tanpa kehadiran hati. Jadi kata Imam Ghazali, inilah serendah-rendah zikir. Kerana zikir yang sepatutnya dituntut daripada hamba Allah adalah zikir yang disertakan sekali dalam hati kita, biar hati dan lisan ini turut berzikir. Jadi yang pertama adalah lisan sahaja tanpa diikuti hati.
maka zikir seperti ini boleh jadi ia tidak membawa manfaat dan kesan dalam diri kita, kerana kita mungkin lafazkan zikir tetapi hati tak ingat Allah Subhanahu taala. Mungkin kita tengah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi fikiran tengah apa aku nak buat ni kat rumah kan, ataupun kita punya fikiran melayang jauh, ingat apa yang akan berlaku nanti. Kita risau dalam zikir tu, kita masih risau, kita tak ingat Tuhan. Ataupun lidah ni jalan bergoyang zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, tangan jari pun bergoyang, bukan jari bergoyang tasbih bukan tasbih yang dia bergoyang, tetapi handphone dia berjalan, tengok newsfeed apa berlaku dekat dunia. Jadi while lisan ini tengah berzikir, mata dia tengah baca. Of course bila mata tengah baca, fokus dia lebih kepada apa yang dia baca. Otak tu akan fikir apa yang dia baca dari mata lebih daripada apa yang dilafazkan daripada lidah. So itu tidak efektif sangatlah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi jenis yang kedua zikir ni adalah zikir melalui hati beserta lisan secara paksa. Hati kita berzikir, lisan kita pun berzikir, tapi kita paksa, secara paksa. Maknanya kita tidak berapa fokus terhadap zikir kita. Yang ketiga adalah zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa. Ini hati dia berzikir, kemudian dibantu oleh lisan. Sebenarnya yang utama adalah zikir melalui hati, kemudian lisan dia lafaz juga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tapi sebenarnya zikir hati dia yang lebih khusyuk, cuma lisannya automatik dia tergerak. Dan yang ketiga, menguasai zikir di dalam hati dan menumpukannya. Ini yang paling tinggi, tingkatan yang paling tertinggi ialah berzikir melalui hati kita. Macam mana nak zikir melalui hati? Zikir melalui hati ni harus dipupuk dan dididik. Dia kena cuba banyak-banyak kali. Sebab itu dia bukan automatik orang tu boleh khusyuk. Macam khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat dia bukan by nature orang tu khusyuk, dia tak automatik. Tapi khusyuk dalam solat perlu disiplinnya, perlu waktu, perlu pengorbanan. Sebelum nak masuk solat lagi, kita perlu sucikan hati kita, pastikan kita bersih daripada wuduk kita, zahir dan batin kita. Kemudian bila kita nak solat, kita baca doa, mohon Allah agar diberikan kekhusyukan dalam solat. Itu juga dalam berzikir pun ada khusyuk. Jadi the best khusyuk, level yang paling tinggi mengikut Imam Al-Ghazali adalah bila kita berzikir dengan hati dan ada kalanya lisan kita tak tergoyang kerana dia dah khusyuk dan fokus zikir melalui dalam hati. Jadi bagaimana zikir dalam hati itu boleh works ataupun berfungsi? Kata ulama, sebenarnya zikir melalui hati ni dia jalan sekali bersamanya minda kita, tafakkur. Tafakkur tu maksudnya kita ingatkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. While kita contohnya cakap alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Jadi subhanallah tu maha suci Allah daripada segala sesuatu yang kurang, daripada segala sifatnya yang cacat, daripada segala sifat makhluk. Kita tanzih Allah Subhanahu wa taala, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, sifat-sifat yang tak baik itu semua ada dalam diri makhluk, ada dalam diri manusia. Kita tanzihkan subhanallazi, subhanallah kan. Jadi sebab tu subhanallah tu kalimah yang baik sekali. Kemudian alhamdulillah tu maksudnya aku berterima kasih, syukur sangat dengan Allah apa saja yang aku ada. Jadi sambil kita tutup mata, hati ini berzikir, minda kita sambil berjalan ingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak fokus apa yang tengah hilang sekarang, tapi kita fokus apa yang kita ada. Masya-Allah. Kalaupun aku tengah sempit wang, tapi Allah berikan aku akal yang sihat. Allah masih lagi kasih aku tangan yang sihat. Allah masih kasih aku lagi kaki yang sihat. Allah masih kasih aku lagi rumah untuk aku menetap di dalamnya. Allah masih kasih aku lagi keluarga yang baik dan sihat. Allah masih kasih aku electricity yang masih berjalan, bil-bil yang boleh berjalan. Aku masih lagi boleh ambil supply, boleh beli kedai-kedai keperluan, barang-barang keperluan di kedai. Kemudian kalau tak boleh pun masih lagi ada khidmat online. Jadi fikirkan, hati sentiasa fikir tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Syukur alhamdulillah kan. Saya teringat juga seorang
seorang salafus soleh lah, diceritakan bagaimana dia seorang yang buta, kemudian dia seorang cacat. Jadi dia ni asyik-asyik ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, dia berterima kasihlah kepada Allah SWT, memuji-muji Allah yang di mana dia kata dia telah memberikan aku banyak sangat nikmat, yang di mana nikmat ni tak diberikan kepada orang lain lah. Lebih kurang dia punya perkataan dia, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi katsirun minan nas. Lebih kurang macam tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang memberikan aku segala macam nikmat yang telah tidak diberikan kepada orang lain, ataupun kesihatan diberikan kepada aku, di mana kesihatan atau keafiatan ini tidak diberikan kepada orang lain. Maka orang-orang yang tengok yang jalan, dia jalan tengah jalan lah kat street semua, dia tetap lafazkan dengan kuat. Jadi orang tanya, apa yang kamu bersyukur? Keadaan kamu ni dah lah buta, kemudian cacat, apa yang kamu bersyukur? Maka dia jawab, aku walaupun aku cacat penglihatan, fizikal aku cacat, tetapi aku masih lagi ada lidah yang boleh bersyukur, boleh berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana lisan ini tak digunakan ramai orang untuk berzikir dan mengingati Allah SWT. Mana maksudnya dia menyindir ada orang yang sihat tetapi tidak berzikir, tidak mengingati Allah, tidak gunakan kesempatan nikmat lidah ini digunakan untuk berzikir, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi while kita doing zikir di dalam hati dan ditambah dengan tafakur, itu adalah ibadah yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di antara kelebihan di dalam hadis Nabi katakan, afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikir, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, dengan kekata dan penghayatan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Afdalu ana qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya apa yang sebaik-baik zikir yang aku, kata Nabi, ucapkan dan nabi-nabi yang terdahulu ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan seterusnya kita akan mendapat kekuatan. Baik, sebelum yang tadi tu kedua, yang ketiga, iaitu kita dapat ganjaran banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ganjaran yang saya maksudkan di sini adalah dengan kita menyebut hanya dua kalimah. Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan fil lisan, dua kalimah yang ringan di lidah kita, thaqilatani 'alal mizan, dua kalimah dia berat dekat pertimbangan, wa habibatani ila rahman, dan dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kalimahnya? Kalimahnya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir yang baik kita boleh lakukan. Dua kalimah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, kalau kita ucapkan, kata Nabi SAW, dia khafifatani fil lisan, ringan je, tak berat, ringan. Tetapi dua kalimah tu kalau kita lafazkan, let's say sekali je, dia pertimbangan atau timbangan kita akan berat. Maknanya timbangan pahala kita nanti berat. Thaqilatani fil mizan, dua kalimah ni dia berat dekat timbangan. Kemudian habibatani ila rahman, dua kalimah ni yang paling dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ucapkan apa-apa ucapan, silakan ucapkan, jangan lupa untuk ucapkan dua kalimah. Selalu ucapan yang baik-baik lah. So kita ucapkan dua kalimah ini, kalimatan khafifatan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini contoh daripada banyak contoh di dalam sunnah baginda Nabi SAW tentang sebaik-baik zikir. Apakah lafaz-lafaznya? Ada zikir-zikir yang tertentu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kembali kepada tadi, hikmah zikir, maksudnya oleh kerana Allah ni sayang dan maha mengasihani kita, Allah kasih peluang untuk kita beribadah. Semudah-mudah ibadah adalah zikir. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan. Hatta kalau orang tu terlentang dekat hospital, terlentang dekat katil koma ke, atau bedridden ke, tengah sakit ke, dia tak boleh bangun, tak boleh solat dengan sempurna, dia tak boleh pergi ke masjid, tak boleh angkat tangan dia tu masih tak kuat untuk nak angkat mushaf Al-Quran, dia tetap boleh baring dan boleh ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dia boleh berzikir. While dia zikir, dia gunakan
hati ni dia gunakan akal dia, maka tu ibadah yang terbaik. Sebab itu ditambah lagi dengan tafakur, itu ditambah dengan hati, dengan kita berfikir. Kata Abu Darda, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tafakur sa'ah, kita bertafakur maknanya memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sa'ah, hanya seketika, lebih baik daripada qiyamul lail. Tafakkur sa'ah khairum min qiyami lailatin, kata Abi Darda. Kita tafakur hanya sesaat atau seminit lebih baik daripada kita bangun solat malam tanpa ada tafakur di situ, tanpa ada zikir di situ. Itu yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat dalam kita berzikir ialah untuk kita mendapat kekuatan rohani. Kita sekarang cari sumber-sumber kekuatan pasal kita tengah takut dan cemas kan. Kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang the best. Dan bila kita berzikir, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Orang kata tu resilience, kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya cakap kekuatan luar biasa? Nabi sendiri yang ajar kepada kita. Nabi sendiri yang ajar kepada kita. Kekuatan kerohanian mampu juga memberikan kekuatan kepada fizikal. Kekuatan kerohanian, kekuatan dalaman mampu juga untuk mencorak kekuatan fizikal kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang semangat. Kerana kadang-kadang fizikal kita semangat, tapi dalaman kita kalau tak semangat, down, kita dah fatigue, kita ada anxiety, ada depression, dia tak boleh ke mana, kerana otak kita bercelaru, emosi kita bercelaru. Jadi di antara obat adalah dengan mengambil aspek kerohanian, iaitu dengan mengingati Allah SWT, dengan mengambil makanan kerohanian. Zikir adalah makanan kerohanian. Kita lihat sahaja bagaimana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengadu tentang kepenatannya buat kerja rumah. Dia nak minta pembantu rumah lah. Dia minta Nabi suruh assist dia dengan pembantu rumah. Dia nak provide, dia nak minta Nabi suruh provide pembantu rumah. Maka Nabi katakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan, kalau kau buat ni lebih baik daripada apa yang kau minta. Maknanya lebih baik daripada kau minta seorang pembantu rumah. Maka apa dia? Sebelum tidur amalkan ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Zikir tuan-tuan, zikir. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain, Al-Baqiyatus Salihat, di mana di dalam surah Al-Kahfi, Al-Baqiyatus Salihat, yang kekal, yang baki, yang soleh adalah zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini juga ada satu riwayat di mana Nabi SAW menceritakan keadaan akhir zaman nanti. Allah akan berikan 3 tahun tempoh sangat sukar kepada umat dunia, dan sehingga kan waktu Dajjal dah turun pun tak ada makanan melainkan makanan yang di-offer oleh Dajjal. Siapa yang terjerat dengan fitnah Dajjal, iman tak kuat, maka dia akan jadi pengikut Dajjal. Habis orang yang beriman, apa makanannya? Kata sahabat tanya kepada Nabi, habis orang yang beriman ni makanan dia apa? Rasulullah kata makanan dia hanya berzikir. Subhanallah, makanan dia berzikir. Maknanya untuk kekuatan rohani supaya tidak terjerat dan terperangkap dengan perangkap Dajjal lah, atau fitnah Dajjal, ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, di antara fadilat berzikir adalah supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana di dalam hadis-hadis yang banyaklah, seperti mana di dalam sini kata Nabi, Al-Baqiyatus Salihat hunna yahtutna al-khataya. Ini Al-Baqiyatus Salihat, iaitu zikirlah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, akan menghapuskan dosa-dosa. Seperti mana pokok-pokok itu akan, seperti mana gugurnya daun-daun daripada pokok. Sepertinya gugurnya daun-daun kering ataupun daun-daun mati daripada pokok. Kalau kita rajin berzikir kepada Allah SWT, insya-Allah dia akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Maka saranan saya sebelum saya akhiri selama tazkirah 24 minit ini adalah untuk kita take action lah. Satunya, kita tak nak mesti ada satu schedule.
Kadang-kadang manusia ni perlukan schedule untuk ada zikir harian. Ini untuk individu Muslim, dan semua kita mesti ada zikir harian pagi dan petang yang dia dah hafal. A set of zikir, maknanya a set of zikir yang telah disusun oleh para ulama kita, seperti zikir al-ma'thurat, seperti zikir Hisnul Muslim. Hisnul Muslim dan contohnya, ini sekarang semua buku kecil je, pocket size. Hisnul Muslim ini semua ada kat kedai-kedai buku. Ataupun zikir-zikir Wirdul Latif, wirid-wirid hizib-hizib ahzab seperti Hizbun Nawawi, Ratib Al-Atas, Al-Haddad, Wirdul Latif yang dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad. Ini semua merupakan zikir-zikir sunnah yang di mana bila kita ada baca ini set of zikir setiap pagi, maknanya selepas subuh, dan kemudian pada setiap selepas asar ataupun selepas maghrib, sekurang-kurangnya Allah SWT akan memberikan pemeliharaan kepada kita dan ahli keluarga kita, ya. Ini sebagai orang kata tu nak menghabitkan dalam diri kita zikir. Jadi kata pakar, kalau dia belum jadi habit, kita habitkan dalam diri kita. Once dah jadi habit, bila kita nak tinggalkan, kita akan rasa bersalah. Ataupun bila kita belum buat, kita rasa guilty. So once habit tu dapat berjaya kita lakukan hari-hari, the one cycle 30 hari tu, once kita dah buat sampai 30 hari tanpa ada stop, maka dia dah jadi sebati dalam diri kita. Jadi saranan saya adalah untuk adakan a set of zikir untuk diri dan juga untuk ahli keluarga, dan berzikirlah, hidupkanlah zikir di dalam rumah. Zikir dalam arti kata lain bukan sahaja dengan lisan, tetapi saling mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil peluang untuk kaitkan semua perkara ini dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam episod-episod ini apa yang berlaku, semua kita kaitkan dengan hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini sangat lemah. Manusia ini memerlukan Allah. Sebab tu memerlukan ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita, Allah akan pelihara kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, digolongkan kita di kalangan hamba Allah yang berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ahli keluarga kita, kepada diri kita, dan dihidupkan dalam rumah kita juga mengingati Allah SWT, berzikir, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis perumpamaan rumah yang ada berzikir di dalamnya, ada mengingati Allah, dengan rumah yang tidak ada zikir ialah umpama yang hidup dan yang mati. Hidupkanlah rumah dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya kali ini. Kita bertemu lagi pada masa hadapan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri selaku hamba Allah yang lemah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa